Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai. Welcome back to channel Umi Camelia. Pada video kali ini, Cikgu Yati hendak berkongsi video PDP untuk subjek Matematik KSSR tahun 6. Unit 1, Nombor dan Operasi, SK 1.3, Nombor hingga 7 digit, SP 1.34. Jom kita belajar. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada kali ini, mari kita lihat apakah standard kandungan dan standard pembelajaran untuk video kali ini. Standard kandungan 1.3, nombor hingga 7 digit. Standard pembelajaran 1.34, menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan juta dan pecahan juta. Baiklah, pada video kali ini kita akan menggunakan buku teks Matematik tahun 6, latih diri muka surat 19. Dengan soalan A. Jadual menunjukkan bilangan penduduk di dua buah negeri pada tahun 2013. Okey, itu jadual di bawah ini ya. Ada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan bilangan penduduk yang diberi ialah 1,732,000 orang, manakala negeri Sabah dengan bilangan penduduknya 3,428,000 orang. Okey, sekarang kita sambung baca dan fahamkan soalan. Hitung jumlah penduduk di dua buah negeri itu. Okey, jumlah. Dekat sini kita dapatkan kunci jumlah, bermaksud kita akan menambah kedua-dua bilangan penduduk tadi. Dan nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, ingat setelah menambah, murid-murid perlu nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, mari kita lihat bagaimana nak menyelesaikan soalan A ini. Okey, kita keluarkan bilangan penduduk untuk Kuala Lumpur 1,732,000 dan kita tulis dalam bentuk lazim, operasi tambah 3,428,000. Okey, jadi kita tambah seperti biasa. Kita mulakan dengan rumah sah, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, 2 tambah 8, 10. Jadi sifar di bawah, 1 kita kumpulkan di sebelah kanan kiri ya. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. 7 tambah 4, 11. Jadi 1 di bawah, 1 di sebelah kanan atasnya. Dan 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi jumlah untuk bilangan penduduk dua buah negeri tersebut ialah 5,160,000 orang. Okey, ini belum jawapan terakhir. Ini baru langkah pertama untuk mendapatkan jawapan. Kita kena ingat, jawapan perlu dinyatakan dalam perpuluhan juta. Jadi kita ambil jawapan yang telah kita perolehi tadi, iaitu hasil jumlah tadi. Kita dapatkan atau kita tukarkan kepada perpuluhan juta. Bagaimana caranya? Ya, kita perlu bahagikan dengan 1 juta. Ini perlu ingat balik, imbas balik segala apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Jika telah lupa, sila rujuk video PDP Matematik tahun 6 Cikgu Yati di channel YouTube Umi Camelia. Okey, 5,160,000 bahagi 1 juta. 1 juta ada 6 sifar. Kita gunakan prinsip gerakkan titik perpuluhan. Jika bahagi, kita perlu gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. Berapa tempat? Memandangkan 1 juta ada 6 sifar, maka kita akan lompat ke kiri sebanyak 6 kali. Okey, mari kita buat. Okay, 5,160,000. Okay, kita tahu titik perpuluhan ialah di hujung angka ataupun nombor tersebut. Jadi kita letak titik perpuluhan dan kita mulakan pergerakan melompat ke kiri. Berapa kali? 6 kali. Kenapa? Kerana 1 juta ada 6 sifar. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang titik perpuluhan ini telah melompat ke sebelah 5. Ya, jadi jawapan untuk soalan A ini setelah ditukarkan kepada perpuluhan juta sama dengan 5,16 juta. Bila telah melompat, okey, jangan lupa letak perkataan juta. Jadi inilah jawapan akhirnya, iaitu 5,16 juta.
Soalan B. Kilang P mengeluarkan 1.4 juta botol jus oren dan jus apple. Bilangan botol jus oren ialah 36,740 botol. Kira bilangan botol jus apple yang dihasilkan. Okey, daripada soalan ini, kita tahu kilang P mengeluarkan 1.4 juta botol jus oren dan jus apple. Okey, daripada jumlah ini, ada dua jenis perasa, iaitu jus oren dan juga jus apple. Jus oren kita telah ketahui bilangan botolnya, iaitu 36,740. Dan sekarang tugas kita ialah mengira bilangan botol jus apple yang kita tidak ketahui. Okey, mari kita selesaikan. Okey, 1.4 juta kita jadikan kepada nombor bulat terlebih dahulu. Okey, 1.4 juta bermaksud jika nak tukar pada nombor bulat, kita perlu darabkan dengan 1 juta. Okey, bila darab 1 juta bermaksud kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Berapa tempat? 6 kali. Sebab 1 juta ada 6 sifar dan darab kita akan lakukan pergerakan ke sebelah kanan. Okey, mari kita selesaikan. 1.4, kita lompat 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di bahagian yang lompong ini, kita letakkan sifar. Ya, kita tambah sifar. Jadi jawapan, bukan jawapan lagi, belum lagi jawapan. 1.4 juta adalah sama dengan 1.400.000. Okey, kilang P telah menghasilkan 1.400.000 botol jus oren dan jus apple. Okey, mari kita teruskan penyelesaian kita. Okey, kita ambil 1.400.000 tadi, kita tolakkan dengan 36,740 sebab kita tahu jus oren ialah 36,740 dan kita nak tahu jus apple, kita cari bezanya. Okey, dia tolak seperti biasa. Okey, sifar tolak 4 tak boleh, kita minta 11. Sebelah pun tak ada, tak boleh, kita minta pada yang ada nilai, iaitu 4. Kita ambil 1 tinggal 3. Kita kumpulkan di rumah sebelahnya 10. Jadi sekarang kita dah boleh ambil, potong tinggal 9. Kumpulkan di sebelah, potong tinggal 9. Kumpul di sebelah, potong tinggal 9. Okey, sekarang dah boleh potong. Dah boleh kita menolak. 10 tolak 4 ialah 6. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 6, 3. 9 tolak 3, 6. 3 tolak tiada nilai, tetap 3. 1 bawa ke bawah. Okey, jadi bezanya ialah 1,363,260. Ini bermaksud bilangan botol jus apple yang telah dikeluarkan oleh kilang P ialah 1,363,260 botol. Kita tidak perlu tukarkan kepada nombor perpuluhan juta atau pecahan juta kerana soalan tidak meminta kita berbuat demikian. Jadi cukup kita tinggalkan jawapan dalam bentuk nombor bulat ini. Soalan C. Kerajaan mengagihkan sejumlah 3 juta ringgit wang ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Sebanyak 3,000 keluarga menerima wang ihsan yang sama banyak. Okey, sama banyak kita tahu ia membawa maksud bahagi ya. Okey, kita teruskan baca soalan. Hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu. Beri jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, kita dah tahu kata kuncinya ialah sama banyak yang membawa maksud kita perlu menggunakan operasi bahagi. Jadi kita keluarkan 3 juta ringgit dan kita bahagikan dengan bilangan keluarga 3,000. Okey, sekarang kita mansuhkan ataupun permudahkan pecahan bahagi ini ya. Okey, kita potongkan sifar yang ada. Okey, yang pertama, sifar kedua, sifar ketiga. Okey, sekarang kita lihat pula pada angka yang tinggal iaitu 3. 3 bahagi 3 sebab dia boleh dibahagikan 3 di sini. 3 bahagi 3, 1. 3 bahagi 3, 1. Jadi jawapannya sama dengan RM1,000. Iaitu 1 sifar-sifar-sifar.
Okay, jadi kita tahu jawapan untuk 3 juta ringgit bahagi 3,000 sama dengan 1,000 ringgit. Tetapi mesti ingat, soalan meminta murid-murid memberi jawapan dalam perpuluhan juta. Daripada nombor bulat hendak tukar kepada perpuluhan juta, kita perlu gunakan operasi bahagi. Bahagi berapa? Kita bahagi dengan 1 juta. Bahagi bermaksud kita akan lakukan pergerakan titik perpuluhan ke sebelah kiri sebanyak 6 tempat. Kerana 1 juta ada 6 sifar. Okay, mari kita buat. Okay, RM1,000. Titik perpuluhan di sebelah kanan sekali. Kita gerakkan 6 tempat ke kiri. Sebab bahagi kita lompat ke kiri. 6 tempat kerana 1 juta ada 6 sifar. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seperti biasa, bahagian yang kosong ataupun lompong ini kita letakkan sifar. Jadi, kita tahu jawapannya adalah sifar perpuluhan sifar 1 juta ringgit. Ingat ya, mesti beri jawapan dalam perpuluhan juta. Soalan D. Stadium sukan terbesar di dunia iaitu Rungrado Mayday di Korea Utara dapat menampung sebanyak 0.15 juta orang penonton. Dalam suatu acara sukan, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan bilangan penonton remaja. Hitung bilangan penonton dewasa itu. Bagaimana cara nak menyelesaikan soalan ini? Kita fahamkan soalan yang kamu baca tadi. Satu stadium di Korea dapat menampung 0.15 juta orang. Dan dalam satu acara sukan ada dua kategori bilangan penonton, iaitu bilangan penonton dewasa dan remaja yang sama banyak sama. Okey, jadi senang saja kalau nampak perkataan sama ni kita akan gunakan operasi bahagi. Dan kita perlu hitung bilangan penonton dewasa. Soalan nak penonton dewasa. Jadi kita bahagi saja. Kita ambil 0.15 juta ni, kita tukarkan jadi ke nombor bulat. Okey, kalau nak jadikan nombor bulat, kita darab dengan 1 juta. Okey, titik perpuluhan asal telah ada di sini, jadi kita gerakkan saja titik perpuluhan ke kanan. Sebab darab ke kanan. Berapa tempat? 6 tempat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, titik perpuluhan ni yang tadi kat asal di sini telah berada di hujung kanan sekali, iaitu di anak panah yang terakhir. Kawasan lompong yang tiada nilai, tiada digit ni kita letakkan sifar. Okey, jadi 0.15 juta sama dengan 150,000 orang. Ini bermaksud stadium tersebut dapat menampung 150,000 orang dalam satu masa. Okey, sekarang kita perlu cari bilangan penonton dewasa. Di mana kita tahu bilangan penonton dewasa dan penonton remaja sama banyak. Jadi kita bahagikan 150,000 ni dengan 2. Okey, kita cari penonton dewasa dengan menghitung bahagi 150,000 bahagi 2 kerana ia sama banyak bilangan penonton dewasa dan remaja sama banyak. Jadi kamu selesaikanlah. Kamu boleh buat cara pemansuhan ataupun buat cara bentuk lazim bahagi yang panjang tersebut Okey. Apabila kamu selesaikan, kamu akan dapat 75,000 orang. Jadi jawapan untuk soalan D, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan 75,000 orang. Soalan E. Kempen menanam pokok telah dilancarkan sejak 2010 dengan tema Hijaukan Bumi, Satu Warga, Satu Pokok. Jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2011 ialah 4,708,482 iaitu 1,046,727 kurang daripada tahun 2010 dan 195,798 kurang daripada tahun 2012. Hitung jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012. Wow, berbelitnya soalan ini kan? Tetapi murid-murid jangan risau, jangan fed up.
Ya, kita teruskan menyelesaikannya. Kerana sebenarnya semakin panjang soalan itu, semakin berbelit soalan itu, ia sebenarnya memberikan lebih banyak maklumat dan key untuk kita selesaikannya. Okey, mari kita cuba faham dan selesaikan sama-sama. Okey, daripada soalan tadi, kita dapat tahu ada 3 tahun yang terlibat, iaitu tahun 2010, 2011 dan 2012. Okey, 2011 kita telah ketahui jumlah pokok yang ditanam iaitu 4,708,482. Okey, 2010 dan 2012 kita tak ketahui tetapi ada diberikan clue di sini. Dan kita perlu dapatkannya kerana soalan nak kita jumlah itu tambahkan bilangan pokok yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012 ini. Dan kita mesti dapatkan dulu berapakah bilangan pokok yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012 ini. Okey, kita lihat ya. Okey, dia kata 2011 ni jumlah pokok yang ditanam kurang daripada tahun 2010. Kurang. Maksud dia 2011 ni kurang. Bermakna 2010 ni jumlah pokoknya adalah lebih daripada 2011. Dia kurang 1,046,727 kan. Jadi kita ambil bilangan pokok yang ada pada tahun 2011. Ya, 4,708,482. Kita tambahkan dengan 1,046,727. Jadi kita akan dapatlah bilangan pokok yang ditanam pada tahun 2010. Ya. Okey, kamu kira dalam bentuk lazim. Ya, terus tunjuk dalam bentuk lazim pun tak apa. Okey, sekarang kita tengok pula 2012. 2012 berapa pula? Okey, dinyatakan di sini bilangan pokok 2011 ni 195,798 kurang daripada tahun 2012. Ini bermaksud 2012 bilangan pokok dia lebih daripada tahun 2011. Okey, jadi kita tambahlah, ya. Kita tambah. Ambil bilangan pokok 2011, 4,708,482, kita tambahkan dengan 195,798. Okey, kamu selesaikan seperti biasa dalam bentuk lazim. Buat bentuk lazim, susun ikat nilai tempat. Okey, kemudian tambah daripada rumah sah macam biasa dan kamu pastikan dapatkan jawapan yang tepat ya, iaitu 4,904,280 batang pokok yang telah ditanam pada tahun 2012, iaitu lebih daripada 2011. Okey. Okey, sekarang kita dah tahu bilangan pokok yang ditanam untuk setiap tahun tersebut. Okey, sekarang bolehlah kita selesaikan hitung jumlah pokok pada tahun 2010 dan 2012. Ya, kita dah dapat, kita masukkan nilai. Okey, 5,755,209. Kita tambahkan dengan jumlah pokok 2012, 4,904,280. Dan kamu kira seperti biasa. Dan jawapan akhirnya ialah 10,659,489. Okey, jika tidak faham, tengok balik semula nanti ya video bahagian ini. Okey, mari kita teruskan untuk soalan F pula. Soalan F. Sebanyak 6,1/8 juta pelancong melawat sebuah pulau perainan sepanjang bulan Januari hingga April. Pada bulan Januari dan Februari, bilangan pelancong ialah 1,3/4 juta dan 1,1/2 juta orang. Bilangan pelancong pada bulan Mac adalah kurang daripada bulan Januari, tetapi lebih daripada bulan Februari. Berapakah bilangan pelancong yang mungkin bagi bulan Mac dan April? Wow, satu lagi soalan panjang, soalan berbelit yang kamu perlu jawab. Okey, tapi jangan risau seperti yang cikgu katakan tadi, semakin panjang soalan itu, semakin berbelit soalan itu, sebenarnya semakin banyak maklumat yang kita perolehi untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Mari kita lihat bagaimana. Okey, mula-mula kita tahu Januari hingga April bilangan pelancongnya ialah 6,1/8 juta. Okey, kita tahu 6,1/8 juta adalah sama dengan 6,125,000 orang. Bagaimana nak tahu ini? Nanti boleh rujuk tips pecahan
juta dalam video PDP Cikgu Yati di channel Umi Camelia. Okey, ada tips video khas untuk kamu ya. Okey, setelah itu kita lihat pula apa yang diberi. Okey, ada 4 bulan ya, Januari hingga April. Okey, Januari, Februari, Mac dan April. Okey, Januari, Februari juga telah diberi bilangan pelancongnya, iaitu Januari 134 juta. Okey, ini rujuk pada tips video pecahan juta nanti kamu boleh tahu ya. 134 juta sama dengan 1.750.000 orang. Okey, mana kalau bulan Februari diberi sebagai pecahan 1.2 juta. Okey, kita tukar pada nombor bulat sama dengan 1.500.000 orang. Okey, sekarang kita perlu cari bilangan pelancong untuk bulan Mac dan April. Mac diberi syarat, ada 2 syarat, iaitu kurang daripada Januari dan lebih daripada Februari. Ya? Dan April pula kita tak ketahui. Tapi kita boleh jawab soalan ni ya. Okey, mari kita teruskan. Okey, kita kira Mac dan April. Kita tahu jumlah keseluruhan ialah 6.125.000. Jadi kita tolakkan dengan bilangan yang kita telah ketahui nilainya, iaitu Januari 1.750.000 dan tolak juga dengan Februari 1.500.000. Okay, kamu akan dapat jawapannya 2.875.000 pelancong untuk bulan Mac dan April. Sekarang soalan tanya, berapakah bilangan pelancong yang mungkin? Okey, kalau soalan mungkin ni maksud dia ada pelbagai jawapan yang logik yang menepati syarat, kita boleh terima. Cikgu boleh terima Kamu akan dapat markah untuknya. Jadi sekarang kita tahu baki dia untuk Mac dan April ialah ini, 2.875.000. Sekarang dengan menggunakan kaedah cuba-cuba ataupun kamu keluarkan, kita boleh senaraikan bilangan pelancong yang mungkin Mac dan April. Ya, janji menepati syarat. Okey, ini contoh pilihan jawapan yang pertama sebab dia banyak pilihan jawapan. Jadi mana jawapan yang menepati syarat, cikgu boleh terima. Cikgu akan terima nanti Okey, contoh yang pertama, contoh jawapan yang mungkin untuk Mac dan April Okey, ini yang pertama. Mac 1.675.000. Okey, kita rujuk syarat dia. Dia Mac mesti kurang daripada Januari, iaitu kurang daripada 1.750.000. Okey, menepati syarat yang pertama. Dan lebih daripada Februari, mesti lebih daripada 1.500.000. Yes, ia lebih daripada 1.500.000. Jadi Mac boleh diterima. Okey, apabila kita telah mengatakan, kita meletakkan Mac sebagai 1.675.000, kita tolaklah baki, kita cari beza dia dengan jumlah Mac dan April tadi. Jadi April ialah 1.200.000 orang. Jadi jawapan pelancong yang mungkin untuk Mac dan April yang pertama ini boleh diterima. Okey, ini contoh Okey, lepas tu katakan kamu beri jawapan yang lain. Contoh bilangan Mac dan April yang lain. Contoh kedua. Okey, katakan kamu kata Mac ialah 1.700.000 pelancong. Kita tengok, cikgu akan cek dengan melihat syarat, menepati syarat ke tidak. Okey, Mac 1.700.000. 1.700.000. Okey, kurang daripada Januari. Yes, kurang daripada Januari. Lebih daripada Februari. Ya, lebih daripada Februari. Jadi Mac jika kita letak 1.700.000 boleh diterima. Dan kita cari beza dia. Mac dan April 2.875.000 tolak dengan bilangan pelancong yang kita letak 1.700.000 tadi. April ialah 1.175.000. Ya, jadi jawapan yang kedua juga boleh diterima. Ada banyak lagi jawapan. Janji menepati syarat bulan Mac dan bakinya April sama dengan Mac dan April ini boleh diterima. Jadi jangan takut dengan soalan sebegini, cuba jawab Cuba jawab step by step, setiap langkah ada markahnya. Ingat teruskan membuat latihan.
Alhamdulillah, selesai satu lagi video PDP untuk murid-murid tahun 6 Cikgu Yati yang dikasihi. Cikgu harap segala apa yang diberi dalam video PDP ini dapat memberi manfaat dan ilmu kepada murid-murid semua. Okey, sehingga bertemu lagi pada video PDP yang akan datang. Bye, selamat belajar, selamat membuat latihan. Jumpa lagi. You make me